وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Dan jikalau annana bahwasanya kami nazzalna kami turunkan ilaihim kepada mereka itu orang-orang Quraisy al-malaikah malaikat-malaikat. Al-malaikah terjemah dia malaikat-malaikat. Wa kallamahum berkata-kata dengan mereka. Kallamahum berkata-kata dengan mereka. Kallama tu berkata-kata, hum tu mereka. Jadi kallamahum berkata-kata dengan mereka. Al-mauta orang yang telah mati. Al-mauta plural orang-orang yang telah mati. Terjemah al-mauta orang-orang yang telah mati. Wa dan hasyarna kami kumpulkan. Daripada perkataan hasyarna ini keluarlah perkataan padang mahsyar. Hasyarna kami kumpulkan alaihim ke atas mereka. Kulla syai'in setiap sesuatu. Kulla syai'in setiap sesuatu. Okey. Kubulan ada dua terjemah. Pertama terjemah kubulan secara berhadapan. Okey. Yang kedua kubulan terjemah dia secara berkumpulan. Dua-dua boleh. Kubulan tu secara berhadapan berasal daripada perkataan muqabalah. Interview, kalau interview dalam bahasa Arab dipanggil muqabalah, saling berhadapan. Kubulan maksudnya secara berhadapan, itu satu. Kemudian kubulan terjemah dia secara berkumpulan berasal daripada perkataan qabilah. Qabilah kan ramai. Jadi kubulan qabilah secara berkumpulan. Dalam mereka tulis nescaya. Mari mana datang pada mana nescaya ni? Sebab ayat pertama kita hari ini jikalau. Dan jikalau jawapan pada jikalau tu nescaya tidaklah. Terjemah ma tidaklah. Okey. Kanu mereka. Terjemah kanu mereka liyu'minu akan beriman. Okey, liyu'minu akan beriman illa kecuali an bahawa yasha'a mengkehendaki. Yasha'a terjemah dia mengkehendaki. Allahu oleh Allah. Wa dan lakinna tetapi aksarahum kebanyakan mereka. Aksarahum terjemah dia kebanyakan mereka. Yajhalun tidak mengetahui. Jahil lah. Yajhalun tu berasal pada perkataan jahil, maksudnya tidak mengetahui. Okey, baik, terjemahkan ni Puan Anna, tolong terjemahkan ayat ni, ayat pertama kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya bahawasanya kami menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat dan berkata-kata dengan mereka orang-orang yang telah mati dan kami kumpulkan ke atas mereka setiap sesuatu secara berhadapan, nescaya tidaklah mereka akan beriman kecuali bahawa menghendaki
dikehendaki oleh Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey, baik. Ini ayat pertama juzuk 8. Juzuk 8. Kita alhamdulillah minggu lepas kita habis juzuk 7. Ayat pertama kita ini adalah ayat pertama juzuk 8, juzuk yang ke-8. Jadi, ayat ini sebenarnya ada kesinambungan. Adalah kesinambungan daripada ayat 109. Okey, 109 minggu lepas kita berita ayat 110. Ayat ini sebenarnya ada kaitan, adalah kesinambungan daripada ayat 109. Tolong baca Puan Asmah, terjemah 109. Ayat second last kita last week. Tolong baca Puan Asmah. Ada Puan Asmah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka telah bersumpah dengan apa ni? Asma. Sebenar-benar. Dengan sebenar-benar sumpah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Dengan asma. Dan mereka telah bersumpah dengan nama Allah sebenar-benar sumpah-sumpah mereka jika datang kepada sesuatu tanda, mukjizat, mereka pastikan beriman dengannya. Katakanlah hanya senya mukjizat-mukjizat itu di sisi Allah dan tidakkah membuat kamu tahu bahawasanya ia apabila ia datang mereka akan beriman. Tidak akan beriman. Oh, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. La tidak ibnu akan beriman. Okey, baik. Ayat 109, Allah Taala cakap pada Nabi Muhammad, mereka telah bersumpah dengan nama Allah. Dengan sebenar-benar sumpah, maksudnya mereka siap cakap wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Mereka kata, wahai Muhammad, kami minta pada kamu mukjizat. Kami nak tengok pada kamu mukjizat. Kami janji kalau kamu dapat tunaikan permintaan kami tunjuk mukjizat tu, kami akan beriman. Demi Allah ni. Janji mereka. Maka Nabi kata, apa permintaan kamu? Pertama, dia kata, wahai Muhammad, tolong suruh malaikat turun, bercakap dengan kami secara berhadapan, suruh malaikat tu mengaku, menjadi saksi bahawa engkau benar-benar Rasul. Itu permintaan pertama mereka. Wahai Muhammad, kalau kau betul Nabi, suruh Allah turunkan malaikat sekarang, okey, depan mata kami, live, suruh malaikat tu menjadi saksi engkau betul-betul Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad, kalau kau mati tak dah. Kalau kau betul-betul Nabi, kau hidupkan balik sebahagian sahabat-sahabat kita yang dah mati. Ada orang dah mati sebelum ni kan, dah masuk kubur. Kau hidupkan mereka balik, suruh mereka menjadi saksi yang kau betul-betul Nabi juga. Orang dalam kubur dah mati tu kau bangkitkan. Tak payah semualah, sebahagian. 5 orang pun jadilah. Suruh mereka menjadi saksi yang kau betul-betul Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kau betul-betul seorang Nabi, boleh tak kau ubah Bukit Sofa tu jadi emas. Bukit Sofa tu zaman dulu tinggi lagi lah. Sekarang dah rendah sikit, zaman dulu tinggi lagi. Ubah bukit itu jadi emas. Maka Nabi SAW okey, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tunaikan kehendak mereka. Niat Nabi bukan sebab nak ada mukjizat. Niat Nabi sebab Nabi nak mereka jadi orang beriman. Nabi nak jadi mereka jadi orang beriman. Lalu Allah Ta'ala cakap ayat 109 yang Puan Asmah baca tadi. Kamu tak tahu ke, wahai orang Islam, wahai Nabi Muhammad, mereka tu janji tipu. Kalaulah datang mana-mana tanda pada mereka pun, mereka tetap tidak akan beriman. Sebab dalam surah Isra, Allah berfirman, kami tidak mahu menghantar pada mereka mana-mana mukjizat kerana kaum sebelum mereka telah mendustakan mukjizat datang pada mereka. Umat Nabi Soleh cakap kat Nabi Soleh, kalau betul kau Nabi, keluarkan pada batu ni seekor unta betina yang bunting. Kami akan beriman. Allah buat. Allah tunaikan. Tapi lepas unta tu keluar beriman. Tak beriman juga. Jadi Allah cakap dalam ayat pertama kita hari ni. Ayat 109 Allah kata, wahai Muhammad, Allah turunkan ayat. Kalaulah kami tunaikan permintaan mereka. Pertama, kami turunkan kepada mereka malaikat. Mereka minta supaya malaikat turun kan. Malaikat pun turun cakap dengan mereka. Allah kata, kalaulah kami turunkan pada mereka malaikat, pertama. Kemudian, kami buat orang mati dapat bercakap dengan mereka. Maksudnya, mereka minta sebahagian daripada orang dah mati hidup balik, kami buat.
kami bangkitkan sebagai orang mati itu bercakap dengan mereka. Dan yang ketiga, kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka secara berhadapan, secara berkumpulan, banyak-banyak. Maksudnya, bukan sekadar bukit sofa jadi emas. Semua bukit-bukit kat Mekah tu pun, kami boleh buat jadi emas. Bukan bukit sofa je. Bukit segala bukit yang dekat Mekah tu, okay, yang kita tengok banyak bukit kat Mekah tu, semua kami buat jadi emas. Allah kata, makanu liyu'minu. Mereka tetap tidak akan beriman. Mereka tetap tidak akan beriman juga. Jadi Allah cakap kat Nabi, wahai Muhammad, aku bukan tak nak bagi mukjizat tu. Aku boleh nak bagi. Sebagaimana aku berkuasa bagi pada umat Nabi-Nabi sebelum engkau, pada engkau pun aku berkuasa juga. Tapi aku tak nak bagi sebab aku tahu, dalam pengetahuan aku, mereka tu, kalau aku bagi 100 mukjizat pun, belum tentu mereka akan beriman. Ini makna ayat kita hari ini. Kemudian Allah Ta'ala kata, illa ayyasha Allah. Kecuali jika Allah kehendaki. Maksudnya, kalau ada di kalangan mereka yang Allah Ta'ala kehendaki beriman, berimanlah. Kalau tak, memang kebanyakan mereka dan kebiasaan mereka tidak akan beriman. Jadi, illa ayasya Allah tu maksudnya, Allah Ta'ala nak kata, kebiasaan mereka tidak akan beriman. Tapi kalau aku nak buat mereka beriman, beriman jugalah. Cumanya, poin nak beritahu dalam ayat ni ialah, setengah orang akan beriman dengan sebab tengok mukjizat. Dia tengok mukjizat Nabi, dia percaya, dia jadi beriman. Umat Nabi Soleh, masa mereka minta unta Nabi Soleh tu, lepas Allah keluarkan unta daripada batu, gunting, bukan semua reject, ada juga yang menerimanya. Tapi kebanyakan mereka reject mukjizat tersebut, tak nak terima. Macam tu juga Allah Ta'ala kata, mereka memang tak akan beriman kalau aku buat yang mereka minta tadi. Kecuali jika Allah kehendaki. Maksudnya, memang orang-orang ada yang Allah Ta'ala telah takdirkan, dia tak akan beriman. Orang yang Allah Ta'ala takdirkan, dia tak akan beriman ni, sama ada dia tengok mukjizat ke, dia tak tengok mukjizat ke, dia tetap akan beriman. Contoh, sahabat-sahabat Nabi yang awal beriman. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka beriman dengan Nabi, mereka dah nampak mukjizat. Tak nampak mukjizat pun. Mereka beriman dengan Nabi semata-mata mereka percaya kat Nabi itu orang tak pernah cakap tipu. Orang tak pernah berdusta. Okey? Tolong tengok surah Yunus ayat 96-97. Tolong baca Puan Zanaria, tolong baca surah Yunus. Muka surat sekejap ya. Ayat 96-97. Muka surat 219. Ayat 96 dan 97. Ada Puan Zanaria? Pergi tukar laptop dia kata. Oh, okey. Tak apa. Puan Ina tolong baca. Ada orang lain tak? Ada lagi tak Ada selain Hana ada nak saya. Oh, saya tak nampak, minta maaf. Saya nampak 3 orang depan saya. Okey, Taufiq tolong pun baca. dah masuk, Ustaz. Okey, tolong baca Cik Nik Hana, tolong baca. Page 219 ayat 96 Ya. 97. 219. Ya, 96 97. 96 97. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimah Tuhanmu, mereka tidak akan beriman. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Okey. Ayat ni nak terangkan ayat kita tadi. Allah kata orang-orang yang Allah Ta'ala telah tentukan, tetapkan ketetapan oleh Allah pada mereka tidak akan beriman. Mereka tetap tidak akan beriman walaupun datang kepada mereka setiap mukjizat. Setiap mukjizat Allah bagi pada Nabi sebelum ni, semua Allah bagi pada Nabi Muhammad, belum tentu jadi sebab mereka akan beriman. Sampai bila? Sampai mereka tengok azab, dah nak tengok azab dalam kubur nanti, masa tu baru nak beriman. Maka iman mereka tetap tidak akan maka masa tu iman mereka tidak bermanfaat lagi pada mereka. Okey, baik. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu ada satu pepatah, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Mereka punya permintaan ni, ulama kata, bukanlah mereka minta sungguh-sungguh kalau dapat mereka nak beriman, tak. Mereka minta dengan Nabi permintaan pelik-pelik ni, pertama nak provoke Nabi. Yang kedua, kerana memang mereka yakin 100% Nabi tak boleh buat. Mereka minta dengan Nabi mukjizat pelik-pelik yang 3 tadi yang kita bincang tu. Mereka bukan nak beriman pun. Mereka minta sebab tak nak. Tu cerita dia. Minta sebab tak nak.
Kalau nak beriman, kalau memang nak beriman, tak payah minta mukjizat, tak apa. Contoh sahabat-sahabat Nabi yang saya sebut tadi. Mereka tak nak tengok mukjizat apa pun. Boleh beriman dengan Nabi. Tapi kamu ni, kalau dah tak nak, bagilah 100 mukjizat ke 200 mukjizat, tetap tidak akan beriman. Tengok muka surat 291, surah Al-Isra. Tolong baca Puan Zanaria, dah ada? Puan Zanaria? Okey, baik. Puan Zanaria ada? Tuan Sofi? Boleh tolong baca Tuan Sofi, page 291, ayat 90 sampai 94. Ada tak? Ayat berapa Ustaz? 90 sampai 94. Panjang sikit. 90. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, yakni Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, yakni Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Satu ayat lagi. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Okey, baik. Ayat 94 tu menunjukkan bahawasanya permintaan mereka yang pelik-pelik pada ayat 90, 91, 92, 93 tu, mereka sebenarnya tak setuju manusia jadi rasul. Mereka tak terima manusia jadi rasul. Sebab tu mereka minta pelik-pelik tu. Sebab mereka yakin manusia tak akan dapat buat permintaan mereka yang mereka minta 90, 91, 92, 93. Mereka yakin memang tak akan dapat. Jadi Allah Ta'ala kata kat Nabi, sebenarnya maksud ayat ni nak beritahu, mereka minta bukan sebab nak beriman. Mereka minta sebab mereka tak nak beriman. Tu cerita dia. Mereka minta sebab mereka tak nak beriman. Tu cerita dia. Kita tahu kan kisah Puteri Gunung Ledang namanya. Kisah Puteri Gunung Ledang. Siapa? Hantuah ke siapa tak tahulah. Datang. Minta nak minang. Dia apa syarat dia letak? Apa syarat dia letak? Okey. Syarat dia letak tu pelik-pelik. Hati nyamuk lah. Darah nyamuk macam-macam. Jadi dia minta benda pelik-pelik tu. Patutnya orang yang diminta tu faham lah. Dia ni tak nak lah sebenarnya. Minta benda yang pelik-pelik sebenarnya tak nak. Kalau nak, setuju nak terima pinangan. Terima terus Tapi minta syarat pelik-pelik tu memang dia yakin orang tu tak boleh mampu. Lepas tu dia minta pelik-pelik tu. Sama juga, orang musyrikin minta dengan Nabi pelik-pelik punya permintaan ni. Sebab tak nak. Jadi bila dah tak nak, bila dah tak nak, kalau Nabi tunaikan permintaan mereka 10, 3 tadi campur kat sini, 5 campur lagi, 10 permintaan mereka tu. Katakanlah Nabi Allah Ta'ala tunaikan, Allah tunjuk. Belum tentu mereka akan beriman. Jadi orang yang nak, satu mukjizat dah cukup untuk buat dia beriman. Bahkan kalau orang betul-betul nak beriman, tanpa mukjizat, tanpa tengok mukjizat pun dia dapat beriman. Mukjizat, salah satu sebab orang akan beriman adalah, salah satu punca orang dapat hidayah adalah mukjizat. Tapi tak semestinya semua orang dapat hidayah dengan sebab mukjizat. Contoh dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala tunjuk Nabi Musa punya mukjizat, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, mengalahkan semua ular sihir penyihir-penyihir yang lain. Semua tengok tongkat Nabi Musa jadi ular tu. Tapi yang beriman tu kan sihir 70 orang. Firaun tengok tak beriman pun. Pembesar-pembesar Firaun tengok tak beriman pun. Jadi poinnya ialah mukjizat merupakan salah satu sebab orang boleh beriman. Tapi tak semestinya semua orang akan beriman bila tengok mukjizat. Bukan Allah tak tunjuk mukjizat pada sahabat-sahabat Nabi. Ada mukjizat pada sahabat-sahabat Nabi.
semasa Nabi pergi umrah tak jadi. Okey, maka sahabat dalam perjalanan balik tu, sahabat-sahabat tak cukup air minuman, maka Nabi SAW, okey, Allah Taala bagi mukjizat, keluar air di celah-celah jari Nabi SAW, sehingga air itu cukup untuk diminum oleh 1,200 sahabat. 1,200 orang sahabat. Itu mukjizat. Cuma mukjizat tu Allah Taala tunjuk kepada mereka setelah mereka beriman dengan Nabi SAW. Jadi nak ceritanya kat sini, kalaulah, okey, contoh ini, contoh mudah, buat debat. Dr. Zakir Naik dengan pendeta Kristian. Dr. Zakir Naik ni baru lagi lah. Dulu, guru pada Dr. Zakir Naik, Dr. Ahmad Didat, buat debat dengan pendeta Kristian. Okey? Bila debat, setiap persoalan yang dikeluarkan dapat dijawab oleh Ahmad Didat, dan setiap fakta yang dikeluarkan oleh orang Kristian pada diri Kristian dapat dijawab oleh Ahmad Didat. Dan Ahmad Didat dapat jawab. Ahmad Didat dapat matahkan fakta-fakta mereka. Jadi bila mereka tak boleh nak jawab, sepatutnya mereka beriman lah. Okey, aku terima, aku tak betul, kau betul. Beriman. Tak. Buatlah debat macam mana sekalipun, kalau orang tu tak nak beriman, tetap tak nak beriman. Buatlah debat 10 kali sehari ke, 10 kali seminggu ke. Kalau ada mereka tak nak beriman, tetap tak nak beriman. Sama juga dalam ayat kita hari ini. Tunjuklah mukjizat 10, 20, 100, 300. Kalau tak nak beriman, tetap tak nak beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kebanyakan mereka yajhalun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Apa maksud tidak tahu kat sini? Kebanyakan mereka tidak tahu kuasa Allah. Allah boleh tunaikan sebenarnya permintaan yang mereka minta tu. Itu satu. Maksudnya kalau Allah nak, Allah boleh tunaikan, cuma Allah tak nak tunaikan. Sebab Allah tahu mereka tetap tidak akan beriman. Yang kedua, dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa maksud yang kedua kat sini? Mereka tak tahu. Mereka sedang meminta perkara yang akan binasakan mereka. Apa tu? Mereka tak tahu. Bila mereka minta mukjizat, kalau Allah bagi mukjizat pada mereka, tak nak beriman juga, habis mereka. Okey, kalau mereka minta mukjizat, Allah Ta'ala bagi, Allah tunaikan permintaan, mereka tak nak beriman juga, habis mereka. Waktu Allah Ta'ala kata nak minta, mereka tak tahu permintaan mereka tu bahaya. Kalau aku tunaikan permintaan mereka, tapi mereka tetap tidak beriman, nasib malang akan menanti mereka. Macam mana umat terdahulu minta mukjizat aku bagi, lepas tu tak beriman. Apa dapat? Semua Allah Ta'ala telah binasakan. Okay, baik, saya terjemahkan ayat ni. Dan kalaulah bahawasanya kami menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat dan bercakap dengan mereka oleh orang yang telah mati, dan kami kumpulkan ke atas mereka setiap sesuatu secara berhadapan, nescaya tidaklah mereka akan beriman kecuali bahawa mengkehendaki oleh Allah. Dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat seterusnya. Wah dan kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Ja'alna kami jadikan. Ja'alna kami jadikan. Li bagi kulli setiap. Okey, kita dah sampai ayat mana dah? Ada sahabat kita tanya ayat 112. Muka surat 142 ayat 112. Mungkin sebab saya guna telefon kot Puan Aina, saya tak nampak semua. Okey, saya tak nampak. Dia kecil. Dia kecil. Jadi yang ada Tuan Sofi, Puan Aina, Cik anak Puan Aina, Puan Asmah, siapa lagi? Puan Razilah ada. Razilah ada. Puan Zanaria. Puan Zanaria ada. Tuan Haji Syahril ada. Semua ada lah. Kan? Abang Haji saya tak ada. Okey. Abang Halim ada. Abang Halim tak ada. Okey, baik. Okey. Yang saya nampak 3 je depan saya. Okey. Maksud saya 4 yang lain tak nampak. Tak apa. Okey, baik. Ayat 112. Untuk yang baru masuk, buku surat 142 ayat 112. Wah dan. Kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Ja'alna kami jadikan. Ja'alna kami jadikan. Li bagi kulli setiap nabiyin nabi, kulli nabiyin setiap nabi, okey, aduwan musuh, kami jadikan bagi setiap nabi musuh.
Musuh. Okey. Tulis dalam bracket iaitu dalam bracket iaitu syayatina syaitan. Syayatina syaitan. Al-ins di kalangan manusia. Wa dan al-jin di kalangan jin. Al-jin di kalangan jin. Yuhi membisikkan. Yuhi membisikkan. Ba'duhum oleh sebahagian mereka. Ba'duhum oleh sebahagian mereka. Okey, dalam bracket tulis terjemah ba'duhum oleh sebahagian mereka. Siapa sebahagian mereka ni? Tulis dalam bracket syaitan-syaitan di kalangan jin. Terjemah ba'duhum sebahagian mereka, tapi siapa maksud sebahagian mereka ni? Maksud sebahagian mereka adalah syaitan-syaitan di kalangan jin. Ila kepada ba'din sebahagian yang lain. Dalam bracket tulis syaitan-syaitan di kalangan manusia. Ba'din sebahagian yang lain. Maksud sebahagian lain adalah syaitan-syaitan di kalangan manusia. Apa yang mereka bisikkan? Zukhrufal qawli. Kata-kata yang indah. Zukhrufal tu perhiasan. Al-qawli tu kata-kata. Perhiasan kata-kata maksudnya kata-kata yang indah. Zukhrufal qawli, kata-kata yang indah. Dalam Quran ada surah Zukhruf kan? Sama dalam perkataan dia. Terjemah Zukhruf tu perhiasan. Jadi terjemah Zukhrufal qawli, kata-kata yang indah. Ghururan sebagai penipuan. Delusion. Apa terjemah delusion? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Zanaria, terjemahkan Puan Zanaria. Ayat 112. Ustaz, dengar saya tak? Dengar. Dan seperti itulah kami jadikan bagi setiap Nabi, iaitu syaitan-syaitan di kalangan manusia dan di kalangan jin, bisikkan oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain kata-kata yang indah sebagai penipuan. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bukan kau seorang je dapat permintaan pelik-pelik tadi. Permintaan yang suruh orang mati hidup balik bercakap, suruh malaikat turun cakap live depan muka, suruh ubah bukit Sofa jadi Marwah. Wahai Muhammad, okey, bukan kau seorang je dapat permintaan pelik-pelik macam ni. Nabi-nabi sebelum kau pun dapat juga permintaan pelik macam ni. Nabi Musa AS, kaum dia minta nak tengok Allah live. Lagi pelik. Nabi Musa AS, kaum dia minta nak tengok Allah Ta'ala live. Pun pelik juga. Jadi wahai Muhammad, bukan kau saja yang dapat permintaan pelik-pelik macam ni. Nabi-nabi sebelum kau pun dapat kata-kata yang sama juga, permintaan yang sama juga. Tengok surah Fussilat, Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad ayat 43. Surah Fussilat. Tolong baca Tuan Haji Syarif. Tuan Haji Syarif tolong baca surah Fussilat. Ya, saya buka. Page 400. Ayat 43. Ada Tuan Haji Syarif? Ada tak? Page 481. Ayat 43. Ada? Tuan Haji Syarif boleh terjemahkan? Kena unmute-kan dulu kan? Kena hilangkan lambang palang kat mikrofon tu dulu. Baru terjemahkan. Ada Tuan Haji Syarif?
Sekejap Ustaz, saya nak Tak, atas check. tak ada dia. Tak ada dalam sini. Ada ke? Ustaz, saya check sekejap Ustaz. Kenapa dia tak Ya. Yeah. Tak apalah, saya Ah. baca lah Ustaz. Baca. Boleh. Tak ada masalah. Apa yang dikatakan kepadamu hanyalah seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Betul tak Ustaz ayat tu? Terus? Sesungguhnya. Dan sesungguhnya ayat 44 dah kan Ustaz? 43 dah habis dah? Dah habis dah, situ je. Oh, sampai iqab bin alim dah habis dah? Balasan yang pedih dah baca ke Ke surat 481 kan Ustaz? Ya, ayat 43. Puan dah Ayat baca betul, cuma 43 tu pun baca tak habis, separuh je. Dia sampai situ je Ustaz. Oh, ya ke? Okey, baik, tak apa. Okey, ayat dia betul lah. Apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad sama sebagaimana apa dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sungguhnya Tuhanmu mempunyai maghfirah, keampunan dan memiliki azab yang pedih. Itu terjemah dia yang komplit. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Muhammad, bukan kau seorang je dapat permintaan belik-belik ni. Nabi-Nabi sebelum kau pun dapat permintaan belik-belik juga. Okey? Tengok muka surat kita dah lalu, surah An-Nisa. Muka surat 102. Tengok 102. Tolong baca Puan Norazilah, ada Puan Norazilah. Muka surat 153, muka surat 102 ayat 153. Ayat 153. Ya. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab daripada langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir kerana kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak lembu setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Okey, baik. Nabi Muhammad SAW diminta oleh orang Yahudi turunkan sebiji kitab pada langit. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mereka minta engkau turun kitab pada langit. Zaman Nabi Musa dulu mereka hebat. Mereka minta nak tengok Allah live. Lagi turut permintaan mereka. Jadi Allah Ta'ala cakap kepada Nabi, bukan kau seorang je dapat umat yang pelik-pelik minta pelik-pelik ni. Nabi-Nabi sebelum kau pun dapat juga umat pelik-pelik minta pelik-pelik ni. Sebab apa? Sebab apa macam tu? Sebab kami jadikan bagi setiap Nabi itu ada musuh-musuh. Musuh-musuh tu sebagai ujian lah. Musuh-musuh sebagai ujian. Kalau Nabi tidak dimusuhi, kalau Nabi tidak ada orang tentang dia, kalau Nabi tidak ada orang menyusahkan dia, maka tidak ada ujian untuk Nabi tersebut. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, kami jadikan bagi setiap Nabi termasuk engkau, ada musuh-musuh, iaitu syaitan. Musuh tu siapa? Musuh tu adalah syaitan. Syaitan-syaitan di kalangan jin, manusia dan syaitan-syaitan di kalangan jin. Okay, baik, kita nak bincang tiga perkara. Tiga benda. Pertama syaitan, kedua manusia, ketiga jin. Apa beza dia? Baik. Saya pernah bincang pada tuan-tuan sebelum ni, syaitan adalah sifat. Syaitan adalah sifat, bukan jisim. Allah Ta'ala sebut, tengok perkataan syaitan tu tidak ada alif lam. Tapi al-ins dan al-jin ada alif lam. Maksudnya, al-ins dan al-jin tu adalah benda jisim. Syaitan tu adalah sifat. Syaitan tu adalah sifat. Manusia yang jahat, maka manusia bersifat syaitan, itulah syaitan di kalangan manusia. Jin yang jahat, maka jin tu bersifat seperti sifat syaitan, itulah syaitan di kalangan jin. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, khuliqal malaikatu min nurin. Malaikat dicipta daripada cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar. Jin tu dicipta daripada api. Wa khuliqal insan mimma wusifa lakum. Dan manusia diciptakan daripada apa yang telah diceritakan kepada kamu. Tanah. Manusia pada tanah, malaikat pada api. Manusia pada tanah, malaikat daripada cahaya, malaikat daripada cahaya, jin daripada api. Syaitan daripada apa? Syaitan daripada apa? Yang ada tanah, cahaya, api. Syaitan daripada apa? Syaitan. Okey? Pertama sekali, yakinlah di kalangan malaikat tak ada syaitan.
Di kalangan malaikat tak ada syaitan. Yang adanya sama ada syaitan tu daripada tanah, syaitan di kalangan manusia, atau syaitan tu daripada api, syaitan di kalangan jin. Itu ceritanya. Jadi apa yang saya nak terangkan pada tuan-tuan di sini ialah bahawasanya syaitan tidak dah berjisim. Syaitan tu hanya di kalangan manusia ataupun di kalangan jin. Syaitan tu di kalangan manusia atau di kalangan jin. Ibnu Abbas radhiyallahu kata, aku lebih takut syaitan di kalangan manusia berbanding syaitan di kalangan jin. Ibnu Abbas kata. Sebab kalau syaitan di kalangan jin, aku baca ayat kursi, aku minta lindung dengan nama Allah, dia akan lari. Syaitan di kalangan jin ni, kita baca ayat kursi, baca doa-doa tertentu, dia akan lari. Tapi syaitan di kalangan manusia ni, kadang-kadang dia pandai juga ayat kursi pada kita. Kadang-kadang dia punya ayat kursi lagi hebat tajwid dan makhraj pada kita. Tak lari pun. Itu kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu. Jadi nak ceritanya pada tuan-tuan bahawasanya syaitan, jin, okey, bukanlah benda yang berbeza, benda yang sama. Jin yang jahat itulah syaitan, manusia jahat itulah syaitan. Tengok kita dah lalu, tak lalu lagi, sorry ya. Surah Al-A'raf. Tolong buka surah Al-A'raf. Tolong terjemahkan dia. Puan Ena tolong terjemahkan Puan Ena. Surah Al-A'raf, muka surat 167. Okay, 67 pula dah. Sorry ya, 174. 174. Ayat nombor Atas sekali. 179. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan Cukup. mereka... Okey. Poin saya apa dia? Kami penuhkan neraka Jahanam di kalangan manusia dan jin. Syaitan? Tak masuk pun syaitan. Puan Ena, page 155. Puan Ena telah baca page 155 ayat atas sekali. 155. Ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali satu umat masuk, dia melaknat saudaranya sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Okey. Allah kata kat akhirat kelak untuk ahli neraka, masuklah kamu dalam neraka bersama golongan-golongan yang telah terdahulu sebelum kamu. Yang masuk awal sebelum kamu. Di kalangan jin dan manusia. Syaitan Allah tak sebut pun? Mana? Mana perkataan syaitan dalam ayat 38 yang Puan Ena baca terjemah tu? Mana perkataan syaitan yang kata syaitan kena masuk sekali? Tak ada pun. Itu mana syaitan? Syaitan yang buat yang menyebabkan kita jadi jahat tu. Mana syaitan ni? Tak ada pun syaitan. Jawapannya adalah syaitan adalah sifat yang berjisimnya manusia dan jin. Jadi manusia jahat Allah panggil syaitan, jin jahat pun Allah Taala panggil syaitan. Satu lagi ayat. Tolong baca Puan Asmah ada page 479 ayat bawah sekali 29. 479 ayat 29. Surah apa Ustaz? Fusilat. Fusilat. Page 479 ayat 29. 479. Ayat 29. Bawah sekali, ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami. Hilang lah. Dengar ya Tuhan kami. Lepas tu hilang dah Puan. Ada? Puan Asmah? Ada slide kan? Ulang semula ya. Kenapa ya? Dengar sikit je lepas tu hilang. Tuan Sofi tu tahu. Okey. Dan orang-orang yang kafir berkata,
Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, iaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah hina. Okey. Ke akhirat kelak, orang masuk neraka, orang dah masuk neraka, dia tak puas hati lah. Dia salahkan orang lain. Dah masuk neraka, dia nak salahkan orang lain. Dia kata, wahai Tuhan kami, tunjuk pada kami siapa yang menyesatkan kami dua golongan, sama ada di kalangan jin ke manusia, tunjuk pada kami. Supaya mereka tu duduk bawah pada kami, lagi hina pada kami. Sebab kami kena masuk neraka ni sebab dengar cakap mereka tu lah. Jadi ayat 29 ni, orang tak salahkan syaitan pun. Ayat 29 ni mana syaitan? Jawapannya, golongan manusia yang sesatkan mereka, itulah syaitan. Golongan jin yang sesatkan mereka, itulah syaitan. Jadi ayat kita hari ni, ayat 112 yang kita masuk hari ni, nak beritahu bahawasanya, musuh-musuh Nabi itu adalah syaitan. Syaitan ada dua jenis. Syaitan kalangan manusia, syaitan kalangan jin. Syaitan sendiri mana ada? Syaitan tu adalah sifat. Sifat bagi manusia jahat Allah panggil syaitan. Jin yang Allah Ta'ala panggil syaitan. Okey, baik. Tengok surah Al-Baqarah. Saya nak tunjuk perkataan syaitan Allah gunakan untuk manusia. Surah Al-Baqarah, perkataan syaitan yang Allah gunakan untuk manusia. Tolong baca Tuan Sofi, page ayat 3. Ayat 3, page 3, sorry. Page 3 ayat 14. Ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, yang ini para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Okey, baik. Nampak Allah Ta'ala cakap Yahudi ni masa jumpa orang Islam, dia kata kami beriman, kami sekapal dengan kamu, kami geng dengan kamu. Tapi bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, iaitu kembali kepada ketua-ketua mereka. Maksud nampak? Allah Ta'ala sebutlah, jelas ni Allah Ta'ala guna perkataan syaitan. Tapi yang Allah Ta'ala maksudkan dengan syaitan di sini bukannya syaitan golongan jin, syaitan golongan manusia. Satu ayat lagi. Muka surat 73. Tolong baca, Cik Nik Hana tolong baca. Ayat page 73 ayat 175. 73 siap ya? 175. 73. Ayat mana? 175. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakutkan kamu dengan pengikut-pengikutnya yang terdiri daripada musyrikin Quraisy. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika benar-benar kamu orang yang beriman. Okey, baik. Masa dalam perang, ada orang dia buat bukan provokasi, dia panggil perang saraf. Okey? Dia pergi ke orang Islam, dia kata, kamu tahu tak? Masa perang, dalam peperangan ni, selepas perangan Uhud, ada satu lagi peperangan yang tak jadi, saya lupa nama peperangan tu. Jadi dia pergi ke orang Islam, dia kata, kamu tahu tak? Orang Quraisy tu tengah kumpulkan tentera lagi ramai tu. Orang Quraisy tu, mereka tengah kumpulkan orang-orang jadi makin ramai. Mereka nak lawan kamu tu, mereka bersiap, sedia dengan ketenteraan lagi ramai pada sebelum ni nak serang kamu. Maka Allah Ta'ala kata, yang sampaikan berita tu, mereka tu adalah syaitan yang menyampaikan berita untuk takutkan wali-wali Allah. Pengikut-pengikut agama Allah. Jadi yang sampaikan tu manusia, bukan jin. Jadi Allah Ta'ala panggil manusia dalam kisah ni dengan panggilan syaitan. Allah Ta'ala panggil mereka syaitan terus. Sebab mereka adalah orang yang jahat di kalangan manusia. Habis itu iblis apa pula iblis? Timbul soalan, iblis main mana pula iblis ni? Okey, ustaz kata hari ni contohlah, syaitan tu sifat. Jin tu benda berjisim, buat daripada api. Manusia tu daripada tanah. Malaikat daripada cahaya. Iblis. Main mana pula iblis tu? Iblis main mana pula? Okey, baik. Tolong baca muka surat 299.
Puan Zanaria. Tolong baca Puan Zanaria. Surat 299 ayat 50. Ada tak Puan Zanaria? Dah ada, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatkanlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amatlah buruknya bagi orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Okey, baik. Dengan jelas Allah Ta'ala kata, kami suruh malaikat sujud pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis? Dia di golongan jin. Maksudnya iblis bukan golongan malaikat. Iblis adalah kategori jin. Kenapa iblis kategori jin? Sebab Allah Ta'ala sambung dalam ayat 50 tadi. Allah Ta'ala kata, patutkah kamu menjadikan dia dan keturunan dia? Malaikat tidak ada keturunan. Malaikat tidak ada betina jantan. Malaikat tidak ada pasangan. Oh, ni malaikat betina, malaikat jantan. Tak ada. Malaikat satu je. Okey, nak panggil jantan ke panggil betina, wallahu alam. Tapi satu jenis je malaikat ni. Jin ada jin betina, ada jin jantan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, patutkah kamu jadikan iblis dan keturunan dia sebagai pemimpin selain Allah? Jadi siapa iblis ni? Iblis ni dulu, dia kategori jin. Memang dia kategori jin pun. Cuma sebelum manusia diciptakan, dalam kategori jin, dialah jin yang paling baik. Paling warak, paling soleh, paling taqwa, paling banyak ilmu. Oleh kerana warak, soleh, taqwanya itu Allah Ta'ala ambil dia, duduk bersama dengan para malaikat. Dia bukan malaikat. Tapi kerana dia ni jin yang baik sangat, Allah Ta'ala letak dia duduk bersama malaikat. Allah suruh sujud, malaikat sujud, dia seorang tak nak sujud. Pada tu dia tercela. Jadi, iblis dengan jin sama. Iblis ekor je. Tidak ada plural bagi perkataan iblis. Iblis perkataan dia satu je, iblis. Tidak ada plural dalam Quran ke, dalam hadis ke. Plural bagi perkataan iblis tidak ada. Jin ada. Plural bagi jin adalah jan. Jan. Okey. Plural seekor syaitan dipanggil syaitan bahasa Arab. Plural dia syayatin. Tapi iblis tidak ada plural. Sebab apa iblis tidak ada plural? Iblis tu seekor je. Yang ramai itu jin-jin. Mungkin keturunan dia, sepupu dia, empat saudara dia. Kategori jin. Yang jahat semua Allah Ta'ala panggil syaitan. Tengok plural bagi perkataan jin. Surah Ar-Rahman. Tolong baca Tuan Syahril ada? Tuan Syahril? Ada. Okey, baik. Alhamdulillah. Tuan Syahril buku surat 531. 531, okey. 14, 15. Ya. 531. Ayat 14, 15 ya. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Okey. Tengok perkataan jin tu. Bahasa Arab dia. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi jin seekor, al-jin. Jin banyak ekor. Jin ramai, jin plural. Al-jan. Nampak? Al-jan adalah plural bagi jin. Jadi jin plural, normal. Syaitan ada plural, normal. Manusia pun ada plural. Al-insan, plural bagi an-nas. Tak ada masalah. Okey. Iblis tak ada plural. Sebab iblis tu seekor je. Yang kena halau dengan Nabi Adam daripada syurga. Seekor tu je iblis. Keturunan dia yang ramai. Keturunan dia yang ramai hari ni. Yang buat rosak manusia, yang asap manusia. Jadi Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, memang bagi setiap Nabi kami jadikan musuh. Semua Nabi ada musuh. Musuh tu pula dua kategori. Pertama, kategori tak nampak. Iaitu musuh syaitan-syaitan di kalangan jin. Yang kedua, musuh yang nampak. Iaitu musuh di kalangan manusia. Musuh di kalangan manusia yang nampak ni. Kemudian Allah Ta'ala kata,
sebahagian mereka membisikkan kata-kata yang indah pada sebahagian yang lain. Apa maksudnya? Apa maksud dia? Syaitan, dia tak boleh cakap direct dengan Nabi. Dia tak boleh cakap direct dengan Nabi. Boleh. Tapi, kebiasaannya, dia akan hasut orang-orang kafir untuk cakap tak elok tentang Nabi. Dia bagi idea. Dia bagi idea buat macam ni. Dia bagi idea cakap macam ni. Dia bagi idea cakap macam ni. Jadi Allah kata dalam ayat ni, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain kata-kata yang indah sebagai penipuan. Maksudnya, syaitan-syaitan di kalangan jin yang tak nampak ni berbisik kepada syaitan-syaitan di kalangan manusia yang kita nampak. Jadi syaitan di kalangan manusia tolong sampaikan ni, Nabi ni penipu, Nabi ni tukang sihir, Nabi ni tukang syair, Nabi ni reka-reka Quran, macam-macam. Jadi syaitan tu kalau dia cakap, orang tak dengar. Apa dia buat? Syaitan tu tolong sampaikan kepada geng dia di kalangan manusia, tolong sampaikan berita tak betul tersebut. Betul kan? Hari ni, kalau ada majlis agama nak disekat, penceramah agama nak disekat, syaitan dia kuasa tak nak sekat? Syaitan dia tak kuasa untuk sekat. Tiba-tiba syaitan pergi kat mana-mana, MBSA ke, majlis pemadaran ke, pihak berkuasa, syaitan pergi kata jangan bagi dia ceramah. Syaitan tak boleh sekat. Syaitan hasut geng-geng dia. Syaitan hasut Siti Kasim, Marina Mahathir, adalah 2-3 ekor lagi yang sebangsa dengan mereka ni. Jangan bagi orang tu datang. Halau orang ni balik India. Dia menyebabkan orang Islam, agama lain terganggu. Contoh. Syaitan tak boleh buat. Syaitan dia akan hasut geng dia di kalangan manusia untuk buat jahat. Untuk buat jahat. Contoh ada sekolah tahfiz nak ditutup. Contohlah. Syaitan tak suka belajar Quran. Syaitan tak suka mengaji Quran. Syaitan ada kuasa untuk tutup. Syaitan bawa orang, ramai-ramai syaitan di kalangan jin, pergi MBSA, suruh tutup tahfiz. Tak boleh. Jadi, macam mana syaitan tu nak tutup sekolah tahfiz tu? Syaitan tu akan hasut orang keliling buat sekolah tahfiz tu, cari salah sekolah tahfiz tu, pergi ngadu kat MBSA. Budak tahfiz ni gini. Itu maksud dia. Jadi syaitan ni akan hasut, akan bisikkan ke telinga-telinga geng-geng dia untuk buat jahat. Jadi kita, kadang-kadang, kita buat maksiat sebab apa? Kadang-kadang kita duduk seorang, boleh buat maksiat duduk seorang dalam rumah, dalam bilik, orang tak ada, kita datang perasaan nak buat maksiat. Masa tu siapa hasut? Syaitan di kalangan jin hasut. Buat je, orang tak nampak. Buat je, mana ada orang tahu. Buat. Itu kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang kita tak ada fikir pun buat maksiat. Tiba-tiba malam minggu kawan telefon. Jom, malam ni kita pergi kat sana murah sikit tempat maksiat dia banding kat sini. Jadi yang telefon tu ialah syaitan di kalangan manusia yang telefon kita tu. Masa kita duduk seorang-seorang, yang hasut kita tu adalah syaitan di kalangan jin. Jadi, ingat kalau kita buat jahat kerana kita dihasut oleh syaitan di kalangan jin atau syaitan di kalangan manusia, kita berdosa. Ya, kita berdosa, kita dapat dosa kerana kejahatan kita. Tapi ingat, bila masa kita menghasut, kita hasut orang pula. Kita orang maksiat ni cuma takut buat seorang-seorang, ajak geng, telefon, jom. Malam ni kita pergi tempat maksiat A, tempat maksiat B. Masa kita ajak tu adalah, kita termasuk dalam ayat ni. Kita telah membisikkan kepada geng kita, sebenarnya syaitan dengan syaitan lah. Pertama, syaitan di kalangan jin, hasut kita yang nak buat jahat ni. Masa kita kena hasut tu, kita jadi syaitan di kalangan manusia lah. Kita hasut orang lain pula buat jahat selingan kita, maka masa tu kita termasuk dalam ayat ni. Kita membisikkan kata-kata yang indah pada kawan kita untuk buat maksiat. Apa maksud indah? Buat je tak apa. Nanti Allah akan maha pengampun, buat je. Kalau syaitan di kalangan hasut orang kafir pula, kamu orang kafir teruskan tentang Nabi, teruskan lawan Nabi sebab kamu di pihak yang benar. Aku yakin kamu pihak yang benar. Maka orang kafir musyrikin, dia percaya di pihak yang benar, dia yakin pihak yang benar kerana syaitan hasut, dia terus menentang Nabi, terus melawan Nabi. Di kalangan orang Islam pula, syaitan hasut, tak apa, buat je, orang tak nampak. Mak ayah kamu tak nampak, ustaz kamu tak nampak, orang kamu tak nampak. Kalau kalau buat pun nanti Allah Taala boleh ampunkan dosa, nampak? Syaitan hasut. Kerja syaitan ni dia tak boleh nak ambil barang-barang kita, duit harta benda tak boleh ambil. Tapi dia boleh bisikkan kita. Jadi ingat, orang yang dibisikkan dia teruk. Orang dibisikkan buat jahat dia teruk. Bila bisikan tu sampai pada dia bisik pada orang lain. Masa tu dia dengan syaitan dah jadi setaraf. Syaitan hasut kita buat jahat. Katakanlah kita buat jahat, kita berdosa lah, tapi tak sampai tahap syaitan lagi. Dia berdosa, yang teruknya syaitan hasut kita buat jahat. Kita hasut orang lain pula. Jom buat jahat macam ni.
Masa tu kita dengan syaitan tadi telah jadi setaraf. Kenapa? Kau tolong sampaikan kepada aku sampaikan kepada orang lain. Yang sesyaitan dengan aku juga. Maka kita tengok. Nampak? Allah Ta'ala kata, para Nabi, Allah Ta'ala bagi musuh. Musuh di kalangan jin dan manusia. Jadi ingat, orang menentang agama, ada dua. Pertama, penentang agama yang tak nampak. Yang kita pun tak tahu muka macam mana, tubuh macam mana, tinggi, besar macam mana, kita tak nampak. Itu penentang agama yang tak nampak yang pertama. Yang kedua, penentang agama yang kita nampak, dengar muka. Tengok muka dia macam ni. Rambut orang pakai spek mata. Okay? Contohlah. Keluarkan kata-kata yang tak kena dengan agama, tak tepat dengan agama dan berlawanan dengan agama. Dengan berani keluarkan kata-kata. Menggunakan perkataan hak asasi manusia, bebas buat apa saja. Contoh. Itu syaitan kita nampak. Itu syaitan kita nampak. Jadi, syaitan di kalangan jin boleh menyamar jadi manusia. Syaitan boleh menyamar jadi manusia, malaikat boleh menyamar jadi manusia. Manusia tak boleh menyamar jadi jin, manusia tak boleh menyamar jadi malaikat. Berlakon boleh, berlakon kat TV, berlakon jadi malaikat ke, berlakon jadi jin boleh. Tapi nak berubah muka jadi jin, berubah wajah bentuk jadi malaikat tak boleh. Okey, baik. Pertama, malaikat jadi manusia. Pernah berlaku zaman Nabi SAW. Seorang lelaki berpakaian putih, rambutnya kemas, jumpa Nabi SAW, duduk berlutut laga bentuk Nabi SAW, tanya tentang iman, Islam, ihsan, tanda-tanda kiamat. Dia pun balik. Nabi pun tanya, kamu tahu tak? Nabi tanya Umar Al-Khattab, kamu tahu tak siapa yang datang tu? Umar Al-Khattab jawab, wallahu wa rasuluhu alam, aku tak tahu. Maka Nabi kata, zalika Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Tu Jibril tu datang kepada kamu, ajar kamu agama kamu. Maksudnya Jibril menyamar jadi seorang lelaki, kemas pakaiannya, mengajar agama pada sahabat-sahabat dan Nabi SAW. Boleh. Jibril kalau datang bagi wahyu pada Nabi SAW, Jibril akan menyamar jadi seorang lelaki, seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ni sahabat handsome sangat. Handsome. Jadi Jibril kalau dia menyamar jadi lelaki untuk jumpa Nabi secara berhadapan, Jibril akan menyamar menjadi lelaki seperti wajah Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya Al-Kalbi ni handsome sangat sampai wanita-wanita Madinah tergila-gilakan dia. Zaman Sayyidina Umar Khattab, orang tergila-gilakan dia sangat ni. Mungkin tergila-gila macam kita punya anak perempuan gila kat Korea kot, artis Korea kot, macam tu lah kot. Maka Sayyidina Umar suruh dia buat cukur kepala. Adik ni cukur kepala. Jangan bagi dia rambut, biar botak. Biar kurang sikit tak kehansomeman dia tu. Tengok-tengok dah cukur kepala pun handsome lagi. Ingat orang botak tak handsome. Kalau juga orang botak handsome, dah cukur kepala pun handsome lagi. Maka Sayyidina Umar minta, bukan paksa, minta dia keluar pada Madinah untuk mengelakkan fitnah besarkan Madinah. Dia pun pindah keluar pada Madinah. Dihya Al-Kalbi. Jadi Jibril boleh berubah jadi manusia. Jin pun boleh berubah juga jadi manusia. Syaitan boleh berubah jadi manusia. Tengok surah Al-Anfal. Al-Anfal ke? Ya, Al-Anfal. Tolong baca terjemah dia Puan Norazilah. Boleh tak? Puan Norazilah tolong baca. Surah Al-Anfal muka surat 183. Ayat 48. Okey. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan perbuatan dosa mereka terasa indah bagi mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu pada hari ini dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua-dua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, syaitan berundur ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat kuat azabnya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Ayat ni cerita tentang peperangan Badar. Masa nak perang Badar, orang Islam dengan orang kafir dah saling berhadapan. Masa tu orang kafir ada yang berbelah bagi. Nak pergi terus lawan ke nak balik? Nak terus fight ke nak balik? Nak perang ke nak balik? Maka syaitan menyamar jadi seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Katsir kat rumah, buka tafsiran ayat 48 surah Al-Anfal ni. Ada cerita ni. Syaitan menyamar jadi seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Walhal masa tu Suraqah bin Malik bin Ju'sham tak ada kat sini. Dia tak join Badar, dia ada kat Mekah.
Dia pun cakap pada orang ramai, jangan takut. Aku dengan puak-puak aku akan tolong kamu. Kita lawan je geng Muhammad hari ni. Jadi siapa dapat kalahkan kita confirm menang hari ni. Dia hasut. Dia jadi manusia hasut. Syaitan di kalangan, syaitan nyamar jadi Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Lalu masa nak perang, masa dah betul-betul nak perang, dia undur ke belakang. Tadi semangat sangat nak tolong. Cakap tak ada orang kalahkan kamu. Kami nak tolong kamu. Tiba-tiba masa nak perang, dia undur ke belakang. Apa dia kata? Aku nampak apa kamu tak nampak. Apa maksud dia? Aku nampak malaikat-malaikat bersama dengan orang Islam yang mana kamu tak nampak. Masa perang Badar, Allah hantar malaikat 1,000, hantar lagi 2,000 jadi 3,000, hantar lagi 2,000 jadi 5,000. Allah Ta'ala hantar malaikat bersama orang Islam di perang Badar. Orang kafir mana nampak? Tapi iblis dia nampak. Syaitan dia nampak. Waktu dia kata, aku nampak apa kamu tak nampak. Lalu dia pun lari. Ingat dia buat dia lari. Maka orang yang kalah kat Badar ni, orang kafir musyrikin yang kalah kat Badar tahun 2 Hijrah, dia balik ke Mekah, mereka mengeluarkan kata-kata hazaman nasa as-suraqatu. Suraqah lah penyebab kita kalah. Mereka balik ke Mekah, kalah kat Badar dengan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat. Mereka balik berita, sebarkan berita Suraqah nasa as-suraqah. Suraqah lah penyebab kita kalah. HTTP Ibnu Katsir, siapa dia tu? Ada orang share Ibnu Katsir punya tafsiran ke? Okey, alhamdulillah, terima kasih share. Jadi Suraqah mereka balik ke Mekah bawa kata-kata, mereka hebohkan Suraqah lah penyebab kita kalah kat Badar ni. Lalu Suraqah dia dengar berita tu, dia kata apa? Aku tak tahu pun bila puak-puakmu pergi perang. Aku tak tahu pun bila puak-puak kamu pergi perang. Yang aku dengar berita, geng-geng kita balik bawa kekalahan. Tu je. Balik dengan kekalahan. Aku tak tahu pun bila kamu pergi, tiba-tiba kamu balik dengan kekalahan, cakap aku sebab kamu kalah. Aku tak pergi pun. Jadi masa tu, syaitan menyamar jadi seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Boleh. Jadi kita pun kadang-kadang jumpa orang, tak semestinya dia orang. Tak semestinya dia orang. Boleh jadi dia syaitan menyamar jadi orang. Tak pelik pun. Kalau tuan-tuan baca tafsir, tafsir ayat kursi. Tafsir ayat kursi dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat kursi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi SAW, kita pernah lalu kisah ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi SAW jaga harta zakat. Jaga harta makanan zakat ni lah. Lalu malam tu masa dia jaga, datang orang curi makanan zakat tu. Abu Hurairah tertangkap dia. Abu Hurairah kata, aku akan bawa kau jumpa Nabi sebab kau curi. Dia pun merayu, tolonglah dia berhajat pada makanan, keluarga dia ramai. Abu Hurairah lepas dia. Esok pagi Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kau buat apa dengan tawanan kau semalam? Abu Hurairah pun cerita. Nabi kata, malam ni dia datang lagi. Nabi kata, malam ni dia datang lagi. Kita tengok malam kedua, Abu Hurairah hintai-hintai, dia curi lagi. Abu Hurairah tangkap dia. Aku nak bawa jumpa Nabi. Dia pun merayu lagi, merayu. Keluarga dia ramai, dia berhajat pada makanan. Abu Hurairah lepaskan dia. Esok tu Nabi tanya, Abu Hurairah, ma fa'ala bi asrika ams, apa kau buat dengan tawanan kau semalam? Maka Abu Hurairah pun cerita. Nabi kata malam ni dia akan datang lagi. Abu Hurairah hintai, tengok dia datang lagi. Tengok dia datang lagi. Okey. Maka Abu Hurairah kata, kan ni kali yang ketiga ni kau cakap tak datang. Dia pun merayu, dia kata, Abu Hurairah, dia kata, nak tak aku ajar kamu satu ayat yang kalau kamu baca ayat tu di malam hari, kamu akan dipelihara oleh Allah sampai keesokan harinya. Maka Abu Hurairah menceritakan ilmu. Kata, nak boleh ajar ayat aku. Maka dia pun ajar pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayat kursi. Ayat kursi. Maka esoknya Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kau buat apa dengan tawanan kau semalam? Maka Abu Hurairah cerita. Nabi tanya, kamu tahu tak siapa datang pada kamu? Nabi kata, wa huwa kadzdzubun wa huwa sadaqaka. Yang datang pada kamu itu adalah syaitan. Dia itu penipu. Cuma semalam dia bercakap benar dengan kamu. Dia itu penipu. Cuma semalam dia bercakap benar dengan kamu. Syaitan menyamar jadi manusia. Tak pelik pun benda tu. Okey. Ini tafsir online. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah. Ayat berapa tak tahu, tak nampak. Nampak Jadi syaitan, malaikat boleh ubah jadi manusia. Kalau kita baca buku sirah Nabi SAW. Buku sirah Nabi. Rahiqul Maktum yang saya share kepada tuan-tuan buku tu, dan saya rasa di kalangan tuan-tuan ada yang dah beli buku tu. Saya tolong belikan. Buku sirah Nabi tu, semasa
Okey, semasa orang Islam dah hijrah ke Madinah. Masa tu tinggal Nabi dengan beberapa orang sahabat lagi kat Mekah, tak hijrah ke Madinah. Maka pemuka-pemuka Quraisy ni bermusyarat. Mereka bermusyarat di Darun Nadwah. Macam mana nak buat ni? Apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Sebab dia ni tak puas menyebarkan ajaran baru kat tempat kita. Dia nak buka empayar baru kat Madinah pula. Nanti kalau Madinah dikuasai oleh Muhammad and the gang, susah kita nak bisnes kat Syam nanti. Maka malam tu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Semasa mereka nak berbincang tentang apa nak buat pada Nabi Muhammad, datang seorang lelaki tua pada Najd. Maka orang kafir Quraisy tanya, kamu siapa? Maka lelaki itu jawab, saya daripada Najd. Maka ulama sirah kata, dia adalah syaitan yang menyamar join sekali majlis tersebut. Dia adalah syaitan menyamar jadi manusia, join sekali meeting tersebut. Apa nak buat? Maka di kalangan pemuka Quraisy mereka berkata, macam inilah Muhammad ni senang kita ambil halau. Kita campak kampung luar daripada Mekah ni, senang cerita, tak payah fikir dah. Maka syaitan ni yang menyamar jadi manusia ni, dia kata, syaitan menyamar jadi manusia ni, dia kata apa? Tak boleh. Muhammad ni kita tengok dia punya kata-kata dia, penghasut dia, hasutan dia, okey, gerak langkah dia, semua orang terkesan. Jadi, kalau kita campak dia mana-mana kampung luar Mekah ni, nanti orang penduduk kampung tu akan terkesan dengan dia. Dia pula buat penduduk kampung tu senang kita. Tak boleh, show ni tak boleh. Orang tua Najd ni kata. Orang kedua kata, kita kurung dia je. Kita kurung dia dalam penjara, kita kunci biar. Maka lelaki menyamar, syaitan menyamar jadi lelaki tua daripada Najd ni tadi, dia kata, tak boleh. Berita kepengurungan dia nanti akan sampai ke telinga sahabat-sahabat dekat Madinah tu akan datang, akan serang kita, hancur kita, akan halau kita pada sini juga. Tak boleh. Maka Abu Jahal show, dia kata senang aja. Ini pandangan aku. Pandangan aku ni tak pernah difikirkan oleh siapa pun sebelum ni. Macam mana? Kita pilih setiap kabilah, kita ada banyak kabilah kat Mekah ni. Okey. Kita pilih setiap kabilah seorang wakil. Kita bagi pedang pada mereka seorang satu. Mereka ramai-ramai akan sama-sama bunuh Muhammad. Bukan seorang bunuh, ramai bunuh. Kabilah A, B, C, D, E, F, G bergabung, bunuh Muhammad. Supaya nanti, bila mereka sama-sama bunuh Muhammad, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib tak boleh nak tutup bila. Sebab ramai sangat kabilah terlibat ni. Mereka hanya boleh minta pampasan saja. Maka lelaki yang tua daripada Najd kata, show inilah yang terbaik, pandangan inilah yang terbaik. Lalu show tu diterima. Jadi nak cerita ni di sini bahawasanya syaitan boleh menyamar jadi manusia. Malaikat boleh menyamar jadi manusia. Manusia je tak boleh menyamar jadi jin. Manusia tak boleh berubah wajah jadi malaikat. Yang penting dalam ayat kita ini Allah Ta'ala kata, musuh Nabi adalah syaitan. Maksud musuh Nabi ialah musuh yang menentang, yang tidak menyetujui apa yang Nabi bawa. Zaman sekarang Nabi dah tak ada. Zaman sekarang Nabi mana ada? Jadi apa yang Nabi bawa, agama yang Nabi anjurkan. Bila ada orang tak setuju, tak suka, tak nak terima, suruh buang, suruh reject, mereka itulah musuh dengan manusia, syaitan manusia yang telah dihasut oleh syaitan di kalangan jin. Syaitan kata tak betul tu, tak bertepatan dengan hak asasi manusia. Dia nak buat laki dengan laki. Panggung wayang kat Terengganu diasingkan laki perempuan. Tak mana boleh. Tak kena tu, tak kena dengan kehendak manusia. Menyekat kebebasan manusia. Kita pun keluarkan suara tersebut. Sebab syaitan di kalangan jin bisik kat kita. Jadi, bila kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita minta lindung dengan Allah di kalangan jin yang kita tak nampak tu. Syaitan yang kita tak nampak tu. Sebab tu, dalam ayat akhir surah An-Nas kan, minal jinnati wan nas. Aku minta lindung dengan Allah daripada kejahatan jin yang tak nampak tu. An-nas ni yang keliling kita, yang hasut buat jahat, yang tak bagi buat baik. Tu syaitan di kalangan manusia. Okey, baik. Kita sambung balik. Sorry cerita panjang sikit sebab lepas ni kita jumpa maksud saya nak terangkan kepada tuan supaya jelas siapa syaitan. Syaitan itulah syaitan. Okey, baik. Habis tu jin yang baik dipanggil apa pula? Jin yang baik. Kalau jin jahat kita kategorikan sebagai syaitan. Jin yang baik, jin je lah. Manusia jahat Allah Ta'ala gelar syaitan. Manusia yang baik, manusia je lah.
Cuma kategori dia mungkin takwa, mungkin mukmin, mungkin soleh, berbeza ikut amal baik dia pula. Bukan jin tak ada baik, jin ada yang baik juga. Tengok surah Al-Ahqaf. Tolong baca terjemah dia surah Al-Ahqaf Puan Ena. Surah Al-Ahqaf. Ini nak cerita jin baik. Jin dengan Nabi baca Quran disampaikan pada Surat geng-geng dia. berapa? 506. 506. Ayat 29 sampai 31. Ya. 506. Ayat nombor Atas sekali 29. sampai 31. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadir pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang iaitu Muhammad sallallahu alaihi Seruan wasallam. orang ke okey. Orang, dia tulis orang dalam kurungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Satu ayat lagi. Surah ni, sorry, bukan surah ni, surah Al-Jin. Tengok surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin. Muka surat sekejap 572. 572. 572 sekejap Okey. Okey. Ayat 11, 12, 13. 572, 11, 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara kami iaitu jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan Kebalikannya tu maksudnya selain daripada soleh, jahatlah terus. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Dan sesungguhnya kami iaitu jin telah menduga bahawa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya ketika kami iaitu jin mendengar petunjuk iaitu Al-Quran, kami beriman kepadanya, maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Dua ayat lagi. 14, 15. 14, 15. Sorry. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan apa pun yang menyimpang dari kebenaran, Ada pun kan. ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam. Ayat 1 dan 2, muka surat sebelum dia. 572 balik. Surah yang sama. 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan iaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Okey, ni berlaku bila ni? Nabi balik pada Taif. Orang Taif reject Nabi SAW. Nabi baca Quran, jin datang dengar. Jin, Nabi tak tahu pun jin mari dengar perkataan kata-kata dia. Lepas pada tu Allah turunkan wahyu. Wahai Muhammad, masa kau baca tu jin datang dengar, mereka kata kami beriman dengan apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Jadi jin yang baik, nama dia jin. Jin yang jahat, yang hasut orang buat jahat tu, itulah Allah Ta'ala panggil dengan panggilan syaitan. Itulah yang Allah Ta'ala panggil dengan panggilan syaitan. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bukan kau je yang kena hasut, bukan kau je yang kena tentang. Jadi siapa bagi idea pada mereka minta pelik-pelik tu? Siapa bagi idea pada pengikut Quraisy untuk minta pelik-pelik pada Nabi itu? Yang bagi idea pada mereka untuk minta permintaan pelik-pelik pada Nabi, nak suruh malaikat turun lah, bercakap orang matilah, sebukit sofa jadi emas lah. Yang minta permintaan pelik-pelik itu adalah syaitan di kalangan jin hasut kat kepala otak mereka supaya tanya soalan pelik-pelik ni.
supaya tanya soalan pelik-pelik ni. Kemudian pula, ujian bagi Nabi SAW ialah penentang-penentang Nabi, syaitan ni tahu. Syaitan ni tahu. Syaitan ni kalau hasut orang biasa. Orang biasa ni dia tak ada kuasa sangat untuk halang Nabi berdakwah. Syaitan hasut siapa? Syaitan hasut menteri-menteri, raja-raja, orang ada kedudukan pada masa itu untuk halang dakwah Nabi SAW. Tengok muka surat 11, 143. Ayat 123. Tolong baca. Tuan Sofi, tolong baca Tuan Sofi. Muka surat 143, ayat 123. 143. Ayat 123. Ayat 125 tak? 123. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Okey. Bagi setiap negeri, setiap negara yang Allah hantar Nabi, penentang Nabi merupakan pembesar-pembesar. Kalau Nabi datang, yang lawan Nabi tentang Nabi itu orang biasa, orang yang tidak ada pangkat langsung, tidak ada kedudukan langsung, orang biasa. Siapa ambil kisah? Tapi kalau yang keluarkan kenyataan tu pemimpin, raja, kat tempat tersebut, dia kata Muhammad ni penipu, maka dia ada kedudukan, dia ada pangkat, orang kan dengar cakap dia. Waktu ujian besar bagi Nabi SAW. Jadi syaitan, dia akan hasut siapa? Dia akan hasut pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin menentang Nabi SAW. Sebab tu ujian bagi Nabi besar. Ujian bagi Nabi besar. Boleh ya? Okey, baik, balik semula ayat kita tadi. Sorry ya, saya akan terjemahkan. Dan demikian seperti itulah kami jadikan bagi setiap Nabi musuh-musuh syaitan-syaitan di kalangan manusia dan jin. Membisikkan oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain kata-kata yang indah sebagai penipuan. Seterusnya, wa dan lau jikalau sya'a mahu rabbuka oleh Tuhanmu dalam mereka tulis nescaya ma tidaklah fa'aluhu mereka melakukannya. Mereka tu orang jahat tadi lah, syaitan-syaitan jin dan manusia tadi. Fa maka zarhum biarkanlah mereka. Wa dan ma apa yang yaftarun mereka ada-adakan. Puan Razilah, tolong terjemahkan Puan Razilah ayat 112 ni. Perhabis ayat tu, ayat 112 tu. Dan ada Puan Razilah, kena unmute-kan dulu. Okey. Dan jikalau mahu oleh Tuhanmu, tidaklah mereka melakukannya, maka biarkanlah mereka dan mereka ada-adakan. Betul. Dan apa yang mereka ada-adakan. Dan apa yang mereka ada-adakan. Okey, baik. Allah kata dalam ayat ni, kalau Allah nak, Allah boleh je tak biarkan mereka lakukan. Maksudnya, Allah boleh sekat syaitan tu daripada hasut manusia untuk menentang Nabi. Allah boleh. Kalau Allah nak, Allah boleh sekat syaitan-syaitan untuk membisikkan perkara-perkara jahat pada manusia, lalu manusia pun tak akan menentang Nabi. Allah kalau nak, Allah boleh. Tapi Allah nak menguji manusia. Ini kan ujian. Syaitan ujian, syaitan di kalangan jin ujian, syaitan di kalangan manusia ujian. Sebab tu ke akhirat akan timbul isu salah menyalahkan. Kita akan salahkan manusia. Ayat dia baca oleh Puan Ena tadi surah Al-A'raf. Orang masuk neraka kemudian dia kata, ya Allah, inilah senior aku inilah sebab aku jadi masuk neraka juga. Bagi dia azab double, ya Allah. Sebelum menyalahkan senior ahli neraka, orang dalam neraka akan salahkan syaitan dulu. Dia akan salahkan syaitan dulu. Dia kata sebab syaitan inilah aku jadi jahat ni. Maka syaitan jawab, aku suruh je, tak paksa pun kamu yang kata yang nak ikut. Jadi jangan salahkan aku. Tengok muka surat 258. Tolong baca Nik Hana, tolong baca Cik Nik Hana. Muka surat 258 ayat 22. Ayat saya 258 ayat 22.
Kejap ya. 258. Ayat apa tadi Ustaz? 22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah diri kamu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kamu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Okey, ke akhirat kelak bila dia tengok azab neraka Allah, maka orang akan salahkan syaitan. Syaitan kata, janji Allah tu benar. Kamu tak nak ikut, janji aku tipu kamu ikut. Aku tak paksa kamu pun. Aku hanya menyeru pun. Aku tak adalah letak pisau kat leher, letak pistol kat kepala, suruh kamu buat. Tak, aku hanya menyeru. Kamu yang ikut seruan aku. Masa kat dunia dulu, dia bagi kata-kata yang indah. Buat je, tak apa. Buat je, tak apa. Kat dunia dulu, buat je, tak apa. Bila dah kena kat akhirat, dia kata, jangan salahkan aku, kamu yang ikut. Aku tunjuk je kamu nak ikut. Celalah diri kamu sendiri, jangan cela diri aku. Nampak? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau Allah nak, Allah Ta'ala boleh biar je. Tapi Allah Ta'ala nak uji manusia. Tengok surah Al-A'raf. Kalau baca Puan Asmah, surah Al-A'raf. Kita sekarang surah Al-An'am, nanti kita akan masuk surah Al-A'raf. Okey, tolong buka page 152, ayat 16, ayat 17. Dengan 18. 16, 17, 18. Puan Asmah ada? Ada Puan Asmah? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan 16 dulu. 16, 17, 18. 16. Yang itu 17 sebelum dia. 16. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana syurga dan dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa yang di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Okey, itu kali kedua Allah Ta'ala suruh syaitan keluar. Sebelum tu, Puan Asmah, tolong baca 2 ayat sebelum dia. Ayat 13 dan ayat 14. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Allah berfirman, maka turunkanlah kamu darinya syurga. Kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Okey, baik. Iblis minta tangguh kena azab daripada Allah. Allah Ta'ala bagi izin. Dan Allah Ta'ala tahu dia minta tangguh tu untuk apa. Dia minta tangguh, minta postpone untuk apa, Allah Ta'ala tahu. Allah tak tahu. Allah kata, okay, baik kamu diberi tangguh. Iblis pun cakap, aku akan sesatkan manusia. Kok depan, kok belakang, kok kiri, kok kanan. Sampai kamu dapati kebanyakan manusia jadi orang tak bersyukur. Allah izinkan. Jadi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak nak uji kita, sedang je.
Allah kata tak boleh. Kamu dan siapa yang jahat sekepala dengan kamu, aku kurung terus dalam neraka. Jadi manusia tak ada orang nak suruh buat jahat. Nampak? Jadi Allah Ta'ala kata kat sini, kami yang membenarkan, mengizinkan mereka untuk buat perkara tersebut. Kalau kami nak, boleh je kami tak izinkan mereka. Dan Allah Ta'ala cakap kepada Nabi, zarhum, tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka. Sebab kalau kita nak bagi alasan pada Allah, ya Allah, saya buat dosa sekian-sekian, saya buat maksiat sekian-sekian, sebab syaitan hasut saya. Tak boleh terima jawapan tersebut. Ataupun, ya Allah, saya buat dosa sekian-sekian, maksiat sekian-sekian, sebab kawan saya hasut saya, ya Allah. Allah Ta'ala kata, kamu ada kuasa untuk menolak. Kamu ada kuasa untuk mengusulkan diri daripada menerima ajakannya. Lainlah kalau kawan kamu paksa kamu buat maksiat, kamu tak dikira berdosa. Dia hanya ajak saja. Kamu yang nak ikut, jadi kamu yang berdosa. Boleh? Maka Allah Ta'ala kata, syaitan-syaitan. Jadi, apa saya nak terang kat sini? Sorry ya. Setiap masa akan ada syaitan-syaitan di kalangan jin dan manusia. Katakanlah hari ini ada orang menentang Islam secara terang-terangan. Kat mulut dia, kat Facebook dia, kat media sosial dia terang tentang Islam secara terang-terangan. Tak takut pun, tak rasa berdosa pun, tak rasa bersalah pun. Seperti Kasim, siapa lagi? Adalah 2-3 orang lagi geng-geng dia yang sekapal dengan dia. Kita pun bom dia bagi mati contoh. Ingat selesai masalah. Tak selesai pun masalah. Nanti lahir Siti Kasim Part 2 pula. Mungkin daripada Siti Kalsum ke, Siti Kusuk Masai ke, tak tahu. Jadi setiap masa Allah Ta'ala akan jadikan musuh-musuh Islam di kalangan jin dan manusia. Setiap masa Allah Ta'ala akan buat. Maksudnya tidak akan ada satu masa pun tak ada orang benci Islam. Takkan ada satu masa pun tak ada siapa memusuhi Islam. Tak. Setiap masa, setiap keadaan, setiap para nabi, setiap umat, Allah Ta'ala akan hantar syaitan-syaitan sama ada di kalangan jin atau kalangan manusia untuk hasut kejahatan, hasut benci Islam, hasut musuhi Islam. Sampai bila-bila pun. Dulu kita ada Astrojabat. Kalau tuan-tuan ingatlah, Astrojabat ke Astrojabat, tak tahulah nama dia. Dia pun penentang kebenaran juga dulu. Kat mana-mana penulisan dia ada tentang Islam. Sekarang dia tak tahu ada dah mati ke senyap ke, lahir Siti Kasim pula. Nanti Siti Kasim mati, lahir orang lain pula. Jadi setiap masa akan ada orang penentang ni. Apa tujuan dia? Allah nak uji kita. Kalau kita duduk dalam suasana semua orang suka Islam, semua orang terima Islam, semua orang bangga dengan Islam, tak ada orang nak praktikkan Islam, tak ada orang nak tentang Islam, kita tak diuji. Ya Allah nak uji kita. Allah mengizinkan dan membiarkan syaitan-syaitan di kalangan jin untuk hasut geng-geng dia, syaitan juga di kalangan manusia, untuk memusuhi Nabi, untuk memusuhi Islam. Satu ayat lagi last. Wa dan li supaya tasgha cenderung. Wa dan li supaya tasgha cenderung. Incline. Betul terjemah cenderung. Tasgha cenderung ilaihi kepadanya, kepada bisikan-bisikan. Terjemah ilaihi kepadanya. Nya tu ialah bisikan-bisikan syaitan tadi. Promptings. Promptings. Prompting. Saya pun tak tahu prompting tu nanti apa. Ilaihi tu kepadanya. Nya tu adalah bisikan-bisikan tadi. Supaya cenderung kepadanya, afidatu, oleh hati-hati. Afidatu, oleh hati-hati. Terjemah afidah. Afidah adalah plural kepada perkataan Fuad. Ada orang nama Muhammad Fuad, Encik Fuad, Dr. Fuad, Datuk Fuad, macam-macam Fuad lagi lah. Jadi Fuad tu adalah memberi makna hati. Fuad satu hati, afidah banyak hati. Tengok surah apa perkataan Fuad. Surah Isra ada perkataan Fuad. Inna sam'a wal Okey, tengok muka surat 285 semua. Saya minta semua buka 285 ayat 36. Saya baca ayat dia, bukan baca terjemah dia, saya baca ayat dia. Muka surat 285 ayat 36. Saya baca ayat dia, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada. Nampak? Wal fuada tu. Had. Apa terjemah had? Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Fuad tu adalah hati. Jadi orang nama Fuad tu hati. Afidah adalah plural. Hati-hati. Okey. Allazina, balik semula page kita 142. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Okey. La, tidak.
La, tidak. Yu'minuna, beriman. Yu'minuna, beriman. Bi dengan al-akhirah, akhirat. Al-akhirah, akhirat. Wa, dan li, supaya yardahu, mereka menyukainya. Yardahu, mereka menyukainya. Terjemah li, supaya yardahu, mereka menyukainya. Nya tu ialah bisikan-bisikan tadi. Okey, nya tu adalah bisikan-bisikan tadi. Okey. Wa, dan li, supaya yaqtarifu, mereka melakukan. Yaqtarifu, mereka melakukan. Okey, yaqtarifu, mereka melakukan. Apa yang hum, mereka muqtarifun, melakukan. Kalau bahasa Melayu, biar mereka buat apa mereka nak buat. Tu yaqtarifu ma hum muqtarifun. Biar mereka dapat buat apa yang mereka nak buat. Itu maksud ayat ni. Okey, ayat last kita. Tolong baca terjemah dia Puan Zanariah. Ayat 113 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya cenderung kepadanya, yakni bisikan-bisikan syaitan, oleh hati-hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, dan supaya mereka menyukainya, dan supaya mereka melakukan apa yang mereka melakukan. Okey, tu terjemah dia. Apa maksud ayat ni? Kenapa Allah Ta'ala biar musuh-musuh Nabi di kalangan syaitan-syaitan yang kita tak nampak, Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala biarkan mereka berbisik kepada manusia. Apa kesan dia? Apa kesan syaitan-syaitan di kalangan jin membisikkan kepada syaitan-syaitan di kalangan manusia benda-benda yang indah dari sudut bisikannya. Kata-kata, penipuan kata-kata yang indah. Kita dah lalu tadi, zukhrufal qawli ghurura. Perhias kata-kata indah yang merupakan penipuan. Jadi kesannya ialah orang-orang, kita terjemah macam ni. Hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kita terjemah macam ni dan terbalikkan ini senang faham macam ni. Hati-hati orang-orang yang hati-hatilah bahasa Melayu. Hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat akan cenderung kepada bisikan tadi. Dia tak percaya akhirat, maka syaitan bisik kat dia, semua dia percaya. Orang musyrikin tak beriman dengan akhirat kan? Bagi orang musyrikin mana ada akhirat? Bagi orang musyrikin dah mati-mati mana bangkit semula ke akhirat? Jadi mereka yang tak percaya akhirat ni, mereka lagi senang nak kena tipu dengan syaitan. Mereka yang tak percaya akhirat ni, mereka lagi senang nak kena tipu dengan syaitan. Syaitan hasut musuh Nabi, mereka musuh Nabi. Syaitan kata, mereka cerita Nabi dia menipu. Mereka cerita Nabi tu menipu. Sebab apa? Orang yang lemah, tak percaya akhirat langsung. Orang yang tak percaya akhirat langsung, satu. Yang kedua, orang percaya pada akhirat tapi iman dia pada akhirat lemah. Contoh orang Islam. Orang Islam percaya akhirat. Mana ada orang Islam tak percaya akhirat? Kalau orang tu tak percaya akhirat, dia keluar pada Islam. Tapi iman dia pada akhirat lemah. Maka dua jenis manusia ni, dia akan cenderung pada bisikan-bisikan syaitan. Orang berzina, orang Islam tahu. Kalau berzina kat akhirat kena azab Allah. Orang Islam tahu. Orang Islam tahu dan yakin. Kalau berzina, Allah tak ampun dosa, kena azab kat akhirat. Kalau mencuri, kalau ambil orang tanpa izin, kena azab kat akhirat. Orang Islam tahu. Tapi oleh kerana yakin akhirat lemah, maka zina juga, mencuri juga, minum arak juga, ambil rasuah juga sebab iman pada akhirat lemah. Jadi orang yang lemah iman dia pada akhirat ataupun orang langsung tak percaya akhirat, memang hatinya akan cenderung kepada bisikan-bisikan syaitan. Syaitan tak payah bisik lama-lama. Syaitan bisik sikit je. Pergi je buat, orang tak nampak. Lah. Pergi je buat, berhabiskan duit untuk maksiat tu. Nanti bulan depan dapat gaji baru pula. Pergi je buat maksiat tu, nanti hujung tahun dapat bonus. Contoh. Jadi orang yang iman kuat dengan akhirat, syaitan susah nak masuk dia. Hari ni manusia takut nak bunuh orang sebab ada hukuman penjara kat dunia. Takut nak mencuri sebab ada hukuman penjara kat dunia.
Takut nak buat benda pelik-pelik menyalahi undang-undang kerajaan Malaysia, takut sebab ada penjara depan mata. Kita tengok orang masuk penjara, orang kena penjara, kita tengok. Tapi orang tak semayang, tidak ada hukuman penjara kat Malaysia. Orang tak semayang, mana ada hukuman penjara kat Malaysia ni. Orang Islam tahu kalau tak semayang kena azab lagi teruk pada penjara kat akhirat. Tapi sebab tak nampak. Akhirat lambat lagi. Dia kata. Maka orang yang tak, saya beritahu dua perkara, dua golongan. Pertama, orang yang langsung tak percaya akhirat, dia tak takut pun. Siap mereka boleh bunuh anak hidup-hidup lagi. Syaitan hasut mereka, bunuh anak tu perbuatan yang baik tau. Syaitan hasut mereka. Mereka percaya tu. Na'udzubillah min zalik. Tengok muka surat akan datang. Muka surat 145. Tolong baca Tuan Haji Syarif. Sorry ya, ambil masa lebih sikit Tuan Haji Syarif. Page 145 ayat 137. Ada Tuan Haji Syarif? Ada. Okey. 113 ayat apa tadi? 145 ayat 137. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah berhala-berhala mereka syaitan menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Okey, baik. Orang musyrikin ni, mereka tanam anak perempuan hidup-hidup dengan perasaan bangga. Lahir anak perempuan tak suka, tanam hidup-hidup. Tak rasa bersalah pun, tak rasa berdosa pun, tak rasa malu pun, tak rasa menyesal pun. Sebab apa? Syaitan buat perbuatan mereka nampak indah. Syaitan kata buat dia tak apa. Orang akan pandang kau tinggi. Orang akan muliakan kau. Orang akan hormati kau. Dia buat. Orang tak percaya akhirat, tanah anak hidup-hidup tak kisah pun. Sebab akhirat tak percaya. Orang Islam hari ni, yang lemah iman pada akhirat, zina, dapat anak, buang anak. Dah lah zina tu dosa. Dapat anak, campak anak terpelokkan, dosa bunuh orang pula. Sebab apa sanggup buat? Sebab iman pada akhirat lemah. Jadi, pengajarannya ialah, kalau kita tak nak kena tipu dengan syaitan, kalau kita tak nak terkesan dengan hasutan syaitan, kuatkan iman kita dengan akhirat. Cerita tentang akhirat selalu. Cakap pada diri kita, pada anak isteri, pada keluarga, semakin hari kita semakin dekat dengan akhirat. Walaupun nampak umur makin meningkat, daripada remaja kepada dewasa kepada warga emas nanti. Tapi sebenarnya, nampak umur makin meningkat, makin setiap tahun sampai hari jadi. Hakikatnya kita semakin hampir dengan akhirat. Kita semakin hampir dengan akhirat. Kebaikan kita buat, kita akan dapat balasan kebaikan. Kejahatan, dosa, maksiat kita buat, kita akan dapat balasan kejahatan juga. Dia orang tak percaya akhirat, memang mereka senang-senang buat dosa, maksiat, suka hati. Yang kedua, orang Islam pun kalau iman lemah dengan akhirat, dia akan buat dosa juga. Dia buat dosa dan dia tak rasa bersalah. Dia buat dosa, dia tak rasa perlu minta ampun. Sebab bagi dia akhirat lambat lagi. Iman dia pada akhirat lemah. Jadi, oleh kerana itulah, pengajaran dalam ayat ini nak beritahu, orang yang iman pada akhirat kuat. Pertama, iman pada akhirat, semua orang Islam iman pada akhirat lah. Yang kedua, iman pada akhirat kena kuat. Orang inilah tidak akan cenderung kepada bisikan-bisikan syaitan. Pertama, bila mereka cenderung pada bisikan syaitan, kesannya adalah mereka akan menyukainya. Mereka suka buat. Maksiat kan? Walaupun kena keluarkan duit. Maksiat nak kena keluarkan duit tu. Nak pergi minum arak, nak pergi judi, nak pergi zina. Bukan free. Kena keluarkan duit, habis duit. Tapi oleh kerana terkesan dengan hasutan syaitan, suka dengan janji mana syaitan, suka dengan seronok sementara tersebut, mereka buat. Okey, pertama mereka senang terkesan sebab tak berjumpa dengan akhirat. Kedua, mereka suka. Ketiga, Allah Ta'ala kata, yaqtarifu ma hum muqtarifun. Mereka akan terus buat apa yang mereka nak buat. Mereka terus cakap Nabi itu penipu, Nabi penipu. Walaupun dah tunjuk macam-macam bukti Nabi itu tak tipu. Tapi syaitan kata, lawan lagi. Tentang lagi. Ini kesan bila iman pada akhirat tidak kuat. Boleh ya? Jadi pengajaran dia ini ialah bahawasanya setiap Nabi ada musuh-musuh di kalangan jin dan syaitan. Syaitan tu kerja dia adalah hasut orang. Bisikkan pada orang, bisikan-bisikan agar orang rasa seronok buat maksiat. Agar orang rasa gembira buat maksiat.
agar orang rasa tak bersalah menentang Islam, menentang Nabi, menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Yang pertama, apa doa Nabi ajar? Ada dalam sebuah hadis. Kalau ada tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Azhar pula dah. Tafsir Ibnu Katsir, Tuan Sofi duk share tadi, saya nampak kan Tuan Sofi share. Ayat surah Al-A'raf ayat 17, surah Al-A'raf ayat 17. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat 17 ini, Nabi ajar doa. Alamak lupa doa tu. Doa tu sekejap. Halang-halang ada tafsir depan muka ni, saya tengok, saya buka sekejap. Doa tu terjemah dia, ya Allah aku minta lindung denganmu daripada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ni doa dia. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah aku minta lindung aku minta kepadamu afwa, kemaafan, afiyah, keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah aku minta lindung kepadamu kemaafan dan afiah, kemaafan afiah dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku dan keluargaku dan hartaku. Allah mastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat aib aku dan amankanlah aku daripada ketakutan. Lepas tu, Allah mahfazni min baini yadayya. Ya Allah, lindung aku daripada depan, wa min khalfi daripada belakang, wa an yamini pada kanan, wa an shimali pada kiri, wa min fawqi pada atas, wa a'udzu bi izamatika an ubtala min tahti. Aku minta lindung denganmu agar tidak dibinasakan daripada bawahku. Ayat yang dibaca oleh Puan Asmah tadi. Puan Asmah baca tadi surah Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat 17. Syaitan kata kau akan hasut anak Adam, kau depan, kau belakang, kau kiri, kau kanan. Tu syaitan janji. Okey, syaitan janji. Aku akan buat tu. Syaitan ni hasut kita tak cuti. Dia tak ada cuti hujung minggu. Tak ada cuti raya haji, cuti di Pertuan Agong. PKP pun dia masih kerja lagi. Kita PKP tak boleh buat kerja online dia. Dia PKP tak PKP, corona tak corona, hari-hari dia buat kerja. Dia takkan berhenti masuk manusia. Dia janji pada Allah, sampai kiamat dia akan hasut kita supaya jadi kufur pada Allah. Maka Nabi ajar doa, ni doa dia. Macam mana nak share tak tahu. Jadi share je, paling mudah saya ambil gambar, saya share lah kat grup nanti ya. Saya akan ambil gambar hadis doa ni. Nabi ajar baca pagi ataupun petang. Sama ada baca pagi, ada hadis ni riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah ajar doa ni. Rasul tak pernah tinggal doa ni. Pagi ataupun petang. Jadi kita doa pada Allah. Pertama, doa ni kita amalkan. Kedua, tingkatkan iman kita pada akhirat. Mudah-mudahan kita tak senang, tak mudah-mudah. Doa tu ada dalam zikir pagi dan petang. Alhamdulillah. Siapa yang tulis tu saya tak tahu. Saya tengok tulisan saja, tak tahu siapa yang tulis. Terima kasih yang tolong tulis. Okey. Jadi kita amalkan, kita kuatkan iman kita dengan akhirat. Kita amal doa ni, mudah-mudahan Allah selamat kita daripada gangguan syaitan. Di sini dulu, kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Saya baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Terima kasih host kita